Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan share dan kongsi dengan anda berkenaan punca-punca kenapa seseorang itu menghidap sakit lutut, dan saya akan ceritakan dengan detail mengenai osteoartritis. Jom kita saksikan. Sakit lutut ini sebenarnya adalah salah satu sakit yang agak umum. Kalau kita tengok struktur lutut itu, ia terdiri daripada beberapa komponen. Ada 6 struktur yang mendirikan lutut. Yang pertamanya, ia terdiri daripada tulang. Kalau kita tengok, tulang di bahagian lutut terdiri daripada satu di bahagian atas itu femur, dan di bahagian bawah ialah tibia dan fibula. Okay, yang tu yang pertama. Yang kedua, struktur yang terbina di lutut ialah seperti muscle, iaitu otot. Yang ketiga, ia ada satu komponen yang kita namakan sebagai bursa. Jadi sekiranya benda-benda ini semua menyebabkan kecederaan ataupun radang, jadi lutut akan terasa sakit. Terdapat juga komponen yang kita namakan sebagai tendon. Tendon ini adalah salah satu benda ataupun struktur di mana sambungan di antara otot dan tulang itu dibuat. Seterusnya, yang kelima, struktur yang kelima iaitu mengenai ligamen. Ada beberapa ligamen di lutut, ada 4 jenis ligamen. Sekiranya ligamen ini koyak, contohnya saya ambil contoh iaitu ACL, iaitu anterior cruciate ligament. Sekiranya seseorang itu main bola dan ACL itu terkoyak, jadi ia boleh menyebabkan lutut itu sakit dan radang boleh berlaku di bahagian tersebut. Ada juga komponen yang kita namakan sebagai cartilage, iaitu tulang rawan. Di bahagian sendi lutut ini adanya iaitu salah satu komponen iaitu tulang rawan. Ia adalah salah satu cushion yang membalut tulang di antara tulang tibia dan juga tulang femur ke atas ini. Benda ini boleh terjadi radang dan ia akan menyebabkan penyakit osteoartritis. Jadi terlampau banyak sebenarnya sakit yang boleh berlaku di lutut. Biasanya doktor akan kenal pasti apa pesakit tersebut dan akan buat pemeriksaan yang spesifik kepada pesakit. Setelah membuat tes-tes tertentu, jadi barulah sakit yang betul dapat didiagnos dan rawatan yang betul dapat diberikan kepada pesakit. Sakit lutut juga kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu acute dan juga kronik. Bagi acute ini, ia tiba-tiba terjadi. Contohnya semalam tiada pun sakit lutut, tapi hari ini tiba-tiba ada sakit lutut. Biasanya ia terjadi disebabkan kecederaan, trauma, contohnya bersukan ataupun aksiden. Bagi kronik pula, ia sebenarnya berlaku secara perlahan-lahan dan sakit itu akan terbina secara sedikit-sedikit, dan pada last kali barulah sakit lutut itu akan betul-betul sakit. Pada part seterusnya dalam video ini, saya akan fokus kepada penyakit yang agak common juga, iaitu penyakit osteoartritis. Osteoartritis adalah satu keadaan di mana radang berlaku di bahagian lutut. Kalau kita tengok struktur lutut, ia mempunyai tulang iaitu femur dan juga tibia dan fibula. Jadi di antara femur dan tibia ini ada ruang kosong dan dia ada cushion. Cushion ini kita namakan cushion yang menyelaputi femur dan menyelaputi tibia ini kita namakan sebagai cartilage ataupun tulang rawan. Jadi benda inilah yang akan jadi radang dan ia akan menyebabkan penyakit osteoartritis. Tulang rawan ini ia akan berfungsi sebagai untuk absorb tekanan di bahagian lutut. Dan bila berlakunya radang iaitu osteoartritis, pesakit akan komplain sakit dan pergerakan pesakit akan susah. Tambah buruk lagi sekiranya di antara tulang ini ada bendali synovial dan bendali ini semakin kurang. Jadi ia akan menambahkan simptom pesakit iaitu seperti sakit, susah nak bergerak dan sebagainya. Iklan sekejap. Kalau anda rasa video ini bermanfaat untuk anda boleh tekan button subscribe di bawah. Terima kasih. Kita go terus sekejap mengenai tahap-tahap di dalam osteoartritis. Terdapat 4 tahap dalam osteoartritis. Yang pertamanya, tahap pertama iaitu cartilage ini ataupun tulang rawan ini adalah hilang sebanyak 10% sahaja, di mana mild pula jurang di antara femur dan tibia ini semakin rapat
Dan pada kategori stage seterusnya iaitu moderate, jurang makin rapat sehingga tulang ini dah boleh bersentuh. Dan di dalam kategori severe iaitu yang terakhir, tulang sudah bersentuh dan cartilage sudah hilang sebanyak 60%. Di antara punca-punca sakit lutut iaitu sakit osteoarthritis adalah yang pertamanya mengenai umur. Faktor umur ni akan menyebabkan proses penyembuhan tulang rawan semakin perlahan. Kebiasaannya individu yang berumur lebih daripada 50-an akan senang berisiko untuk mendapat osteoarthritis. Faktor kedua ataupun punca kedua kenapa berlakunya sakit lutut iaitu berat badan berlebihan. Kalau kita tengok, sekiranya berat badan semakin berat, jadi ia akan memberikan semakin tekanan kepada lutut. Boleh dikatakan sekiranya 1 kilo berat badan naik, ia akan memberikan 3 hingga 4 kilogram tekanan kepada lutut. Yang ketiga iaitu faktor genetik. Ada juga research yang mengatakan genetik memainkan peranan di dalam menentukan risiko bagi berlakunya penyakit sakit lutut. Seterusnya yang keempat iaitu jantina. Boleh dikatakan wanita lagi berisiko untuk mendapat sakit lutut ini iaitu osteoarthritis berbanding lelaki. Dan yang kelima, seseorang individu itu yang pernah ada trauma ataupun aksiden yang lepas, jadi pesakit ini akan lebih terdedah kepada penyakit lutut. Trauma dan aksiden ini boleh berlaku mungkin melalui kerja yang berat ataupun dia pernah terlibat dalam aksiden pada masa yang lepas. Dan yang keenam, kalau kita tengok para atlet, jadi atlet ini banyak menggunakan aktiviti dan boleh dikatakan lasak dia punya training dia. Oleh itu, aktiviti ini dan lifestyle yang lasak ini menyebabkan penyakit atau iaitu sakit lutut senang terjadi di kalangan atlet. Seterusnya kita pergi pula mengenai rawatan kepada sakit lutut. Terdapat beberapa jenis rawatan iaitu mungkin kita gunakan ubat ataupun kita gunakan rawatan yang bukan ubatan. Yang pertama mengenai rawatan bukan menggunakan ubatan. Konsep utama dia, konsep asas dia ialah mengurangkan tekanan di bahagian lutut. Jadi ini boleh dicapai dengan satunya mengurangkan berat badan. Yang kedua, kurangkan aktiviti yang berisiko yang menyebabkan impak terlampau di bahagian lutut. Dan kita boleh gunakan satu alat untuk membantu pergerakan lutut ataupun kasut yang boleh menyerap hentakan yang berlebihan. Dan salah satu juga, postur yang bagus juga membantu dan mengurangkan risiko berlakunya sakit lutut. Bagi rawatan ubatan pula, terdapat beberapa jenis ubat bagi kategori ini. Contoh iaitu ubat sapu. Ubat sapu akan melegakan keadaan sakit setempat di bahagian lutut. Dan ada yang jenis makan iaitu ubat tahan sakit di dalam kategori NSAID. Ubat tahan sakit ni dia berfungsi dalam dua iaitu satu, melegakan sakit. Yang kedua, ia juga boleh bertindak sebagai ejen untuk mengurangkan radang di lutut itu tadi. Dan sekiranya sakit lutut ini agak teruk, terdapat beberapa jenis ubat yang boleh disuntik ke dalam lutut. Dan ubat-ubatan lain adalah bergantung kepada punca dan juga risiko individu terbabit. Last sekali iaitu pembedahan. Mungkin pembedahan ini adalah salah satu jalan penyelesaian bagi masalah di atas. Yang ini perlukan rujukan khas kepada pakar ortopedik di hospital. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe di bawah. Last sekali saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.